Salam Johor Darul Takzim. Salam keluarga Malaysia teguh bersama. Alhamdulillah, dengan izinnya bertemu kita dalam wadah percambahan ilmu Bicara Wara KRMJ. Saya Jelita Hanania selaku moderator anda pada hari ini. Bersama saya, dua orang ahli yang cukup mantap untuk mengupas tajuk kita pada hari ini, iaitu Tarian Tradisional Negeri Johor, Lambang Identiti Bangsa dan Budaya. Perkenalkan ahli kita yang pertama, Saudara Muhammad Anwar Hadi, seorang yang cukup berkarisma dan baru sahaja menerima anugerah ikon KRMJ kategori kepimpinan. Tahniah dan selamat datang saudara. Terima kasih. Manakala ahli kita yang kedua, Saudara Muhammad Mitlaj, seorang yang cukup hebat menjawat jawatan sebagai Ketua Murid selaku Ketua SLB SK Seri Sarjana. Tahniah dan selamat datang saudara. Terima kasih saudari moderator. Sidang penonton sekalian, sebelum kita menelusuri bicara wara ini, mari kita saksikan video ini. Sebentar tadi, kita menonton tarian Zapin yang cukup menarik, lincah, namun kekal dengan ciri kesopanan dalam tariannya. Betul, saya setuju. Saya pun cukup tertarik dengan busana yang dipakai. Cukup cantik kan? Ya, saya setuju. Saya juga tertarik dengan alunan muzik yang mengiringi tarian ini. Saudara Mitlaj mungkin boleh memberi sedikit pandangan bagaimana tarian tradisional Johor ini, iaitu Zapin, menjadi bukti bahawa ia merupakan lambang identiti bangsa dan budaya masyarakat Johor. Silakan. Terima kasih saudari moderator. Wah, saya lihat tadi moderator kita sama-sama terikat ingin menari Zapin je. Saya ingin katakan, dalam sejarahnya, tarian Zapin ini merentas benua, pengembara lautan, melorongkan jalur sejarah zaman. Begitu luas, tarinya kaya falsafah, rentaknya penuh kelembutan, dan akar budi tariannya bersulangkan persaudaraan. Inilah tarian Zapin. Dipercayai tarian ini dibawa oleh pembalik dan pedagang dari Timur Tengah pada abad ke-15 ke negeri-negeri Sumatera serta tanah Johor yang menggantikan peranan Melaka sebagai pusat perdagangan pada masa itu. Kemudian pada abad ke-19, apabila Kesultanan Johor Riau Lingga bergabung dengan penghijrahan orang-orang Yaman ke negeri Johor, menguatkan lagi kedudukan seni tari Zapin di negeri Johor. Dari sinilah maka kita boleh mengatakan bahawa sejarah mendatangkan tarian Zapin ini bermula dari negeri Johor. Memang ada pengaruh Arab, namun peredaran masa dan gerak tarinya telah berasimilasi dengan budaya masyarakat Melayu. Yang pasti, sejarah tarian Zapin terkesan apabila terbentuknya Kerajaan Melayu Johor selepas kejatuhan Empayar Melaka pada tahun 1511 dan ia terus berkembang sehingga kini. Jadi, apabila kita menyebut tarian Zapin, ia memang sinonim dengan negeri Johor. Fakta sejarah ini memang kita tidak boleh nafikan lagi. Maksud saudara, ibaratnya tarian Zapin ini mendarat di negeri Johor dahulu dan terus berkembang selain dengan peredaran masa? Benar, tepat sekali. Oh, jadi bagaimanakah kita hendak menguatkan lagi fakta bahawa tarian Zapin ini lambang identiti bangsa dan budaya masyarakat Johor? Mungkin saudara Amirul boleh mengupasnya. Terima kasih saudari moderator. Apabila kita menyebutkan tentang tarian Zapin, maka ia tidak lari untuk kita mengatakan tentang busana yang dipakai sewaktu menari. Untuk maklumat sidang penonton sekalian, penari tarian Zapin memakai busana baju kurung teluk belanga dikancing dengan butang emas atau suasa berkain samping dan bersongkok tinggi. Penari wanita juga memakai baju kurung teluk belanga bersamping dagang luar, bersanggul atau bertudung dipadankan dengan aksesori yang bersesuaian. Jelas menunjukkan pemakaian baju kurung teluk belanga sendiri sudah menunjukkan lambang identiti bangsa dan budaya negeri Johor. Rata-rata bangsa Johor memakai baju kurung teluk belanga sebagai pakaian rasmi dalam majlis rasmi, majlis kerajaan, malah pelajar sekolah juga. Jadi memang benarlah bagai dikata dan pemakaian baju kurung teluk belanga ini menjadi identiti bangsa dan budaya negeri Johor. Dan istimewanya baju kurung teluk belanga ini pada bahagian lehernya
dijahit menggunakan jahitan tulang belut. Pada bahagian dalamnya pula disembat menggunakan jahitan tangan. Mungkin saya boleh tunjukkan betapa istimewanya baju penutuplah belakang ini. Inilah jahitan tulang belut dan di dalam dan bahagian dalamnya pula disembat menggunakan jahitan tangan. Oh, nampak kemas dan menarik jahitannya. Saya rasa wajar semua anak-anak Johor menguasai kemahiran jahitan tulang belut ini ya. Bimbang jika tiada pewaris, takut hilang di telan arus zaman. Betul. Kalau bukan kita yang mempertahankan warisan ini, siapa lagi? Baiklah, tadi kita berbicara tentang busana. Bagaimana pula dengan alat muzik yang mengiringi tarian ini? Mungkin kita boleh mendengar penjelasan dari saudara Binta. Silakan. Terima kasih saudari moderator. Tidak sah apabila berbicara tentang tarian zapin tanpa menyentuh alat muzik yang mengiringi tarian ini. Sebenarnya, keunikan zapin Johor ini tidak boleh dipisahkan dengan aluan muzik tradisional yang mengiringi tarian ini, iaitu gambus, beduk, marwas dan akordion. Kita saja maklum bahawa marwas dengan gambus merupakan alatan muzik tradisional Johor. Jadi, apabila digabung dengan tarian zapin, maka ia mengukuhkan lagi kedudukan tarian zapin sebagai lambang identiti bangsa dan budaya negeri Johor. Dan tarian zapin itu sendiri akan pincang sekiranya tiada alatan muzik ini. Petikan gambus dan marwas itu sendiri menjadi daya tarikan dan asas kepada tarian zapin. Mungkin kita boleh mendengar sedikit petikan gambus dan marwas yang menjadi nadi kepada tarian zapin ini. Betul lah. Bila kita dengar petikan gambus dan aluan marwas, secara tidak langsung kita tahu itulah zapin. Jadi, ini sudah menguatkan lagi bukti bahawa tarian tradisional negeri Johor ini menunjukkan lambang identiti bangsa dan budaya kita. Hebat penerangan dari saudara Bintaj. Baiklah, pasti sidang penonton tertanya-tanya, apa istimewanya zapin sehingga kita mengangkatnya sebagai lambang identiti bangsa dan budaya negeri Johor? Saya serahkan kepada saudara Amir. Silakan. Bicara tentang keistimewaan tarian zapin ini terlalu banyak. Mungkin saya meringkaskan di sini. Tarian zapin ini bermula dengan langkah taksim sebagai tanda hormat kepada pemain gambus. Diikuti dengan lagu pantun dan diakhiri dengan langkah waina. Setiap gerak tarinya mempunyai maksud yang tersendiri. Gerak tari yang gemalai, hainan tangan yang kecil, langkah kaki yang tidak terlalu luas dan tinggi, serta hinjutan tapak kaki yang yang lembut, sehingga apabila menari ia tidak menyebabkan rantai rumah atau balai bergoyang atau berbunyi. Mungkin saya boleh tambah sedikit. Silakan. Di Johor saja kita ada 16 jenis tarian zapin dan setiap daerah mempunyai tarian zapinnya yang tersendiri. Sebagai contoh, di Johor Bahru kita ada zapin Pekajang, di Batu Pahat kita ada zapin Kores, dan di Ponteng kita ada zapin Parit Maska. Wah, hebat sungguh zapin kita ya. Zapin Johor. Benar. Dalam tarian zapin kita ada banyak ragam. Antaranya ragam lompat injut, ragam kopak, ragam titi batang dan ragam ayam batang. Inilah istimewanya zapin Johor. Nampaknya bicara wara kita hampir ke penutup. Sepatah dua kata dari saudara Bintaj. Dari saya suka memetik sedikit dari lirik lagu Zapin Ya Salam. Damai kisahnya sudah termasyhur, terbilang adat seri di mana santun budaya negeri Johor, kasa terikat di bumi indah. Dari saya pula, ringkas saja, zapin itu Johor. Terima kasih kepada dua orang ahli panel kita. Semoga perkongsian ilmu ini menambahkan lagi kecintaan kepada seni tari zapin bangsa Johor. Terima kasih.